Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di malam ini yang mana kita masih lagi dalam perbahasan hadis maudhu' dalam syarah Alfiyah As-Suyuti. Dan pada sesi yang lepas kita telah sentuh tentang punca-punca sesuatu hadis itu dipalsukan. Antaranya iaitu sikap ta'assub yang mana berlaku pada mazhab-mazhab fiqh, berlaku pada mazhab-mazhab akidah, dan berlaku juga pada kira kata ta'assub dari sudut patriotik kenegaraan tu juga wujud. Ta'assub bangsa, sampai masa tu sentimen wujud orang Arab benci orang Parsi, orang Parsi benci orang Arab, orang ni benci orang Afrika. Akhirnya timbul hadis-hadis palsu yang berkaitan tentang kebencian tersebut, sampai ada wujudnya hadis-hadis seumpama Allah Azza wa Jal kalau marah dia akan bercakap dalam bahasa Arab. Kalau Allah dalam keadaan redha, Allah akan bercakap dalam bahasa Parsi. Macam tu juga orang Arab buat hadis yang mencerca orang-orang yang bercakap dalam bahasa Parsi dan disandarkan kepada Nabi SAW. Ada yang membenci bangsa-bangsa hitam sampai buat az-zinji idza jaa saraq. Orang-orang macam kita kata nigger ni, kalau kata dia lapar dia akan mencuri. Wa idza syabi', kalau dia kenyang dia akan berzina. Macam tu kira tahap nak memalsukan hadis banyak. Dan sampai sekarang wujud orang-orang yang cuba nak create hadis-hadis palsu sedemikian, dan tak lekang juga hadis-hadis kelebihan Bani Melayu pun juga sometimes wujud. Jadi ini semua adalah faktor yang utama, ialah kita jahil dengan kira kata dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga telah sebut pada sesi yang lepas antara faktor punca utama orang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kerana kewujudan golongan zindiq. Iaitu golongan zindiq yang hari ini kita dah tak dengar lagi nama-nama zindiq ni. Tetapi zindiq ni adalah mereka yang kita sebut sebagai perosak kepada agama. Mereka ni ibarat kaum munafik, yang mana bukan munafik yang mempunyai sifat-sifat nifaq seperti yang kita miliki pada hari ini, tetapi sifat orang munafik yang Allah Azza wa Jal sebut dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Iaitu ada sebahagian daripada manusia itu yang mereka mengakui bahawa mereka beriman dengan Allah Azza wa Jal, tetapi hakikatnya mereka itu tidak beriman. Penampilan dia kita nampak penampilan orang yang beriman. Kita nampak mungkin orang tu bertudung labuh, tetapi hakikatnya mereka itu banyak keimanannya yang kita boleh ragui. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu cuba untuk nak menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan pertuturannya, dengan rupanya. Orang akan menyangka mereka itu orang Islam. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi hakikatnya mereka itu tidak mampu untuk nak memperdayakan sesiapa melainkan diri mereka itu sendiri. Fi qulubihim maradun, dan pada hati-hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka itu azab yang pedih atas apa yang mereka kerjakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, kalau dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang beriman lain beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha, adakah kami hendak beriman seperti mana berimannya orang-orang bodoh itu? Bila kita kata kita kena belajar agama ini, sebagai contoh mengikut fahaman salafus salih, mengikut fahaman para a'imah yang mu'tabarin. Tetapi apa jawapannya? Adakah aku nak belajar agama ni seperti mana pak lebay ni? Serupa je ayat dia. Anu'minu kama amanas sufaha,
ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, dan walakin la yash'urun, iaitu Allah kata sedangkan mereka itulah sebenarnya yang bodoh, tetapi mereka itu tidak perasan. Dia menyangka, dia perasan dirinya pandai, dia perasan diri dia cerdik, dia mampu untuk nak kira kata kritis, dia rasa dia sudah mampu nak memahami agama dengan apa yang dia baca. Sedangkan tidak, orang ramai tertipu dengan qala Allah qala Rasul yang disebutkan, tetapi orang tak perasan bahawa hadis-hadis yang dinukil itu ada yang dusta, ada yang mungkar, dan dia tidak memahami bagaimana agama Allah ini, bagaimana ilmu-ilmu Allah ini dibahas ataupun dibincangkan. Tetapi bila kita bawa kalam-kalam para ulama, dia akan kata inilah dia, kan? Para ulama cuba nak mengungkung pemikiran kita, nak suruh kita belajar ikut dia. Jadi bagaimana orang begini nak memahami agama Allah kalau pemahaman orang yang paling hampir dengan Nabi, iaitu sahabat Nabi SAW, orang yang telah meluangkan sepenuh hidup mereka ini untuk agama Allah, untuk mengkaji agama Allah, orang yang mempelajari pelbagai agama Allah ni dari sudut pelbagai ilmu, ilmu hadisnya, ilmu usulnya, ilmu bahasanya, ilmu balaghahnya, pelbagai sudut agama Allah ni semuanya mereka kuasai. Tiba-tiba orang sebegini yang kita tolak mentah-mentah, yang kita pula tak belajar apa, yang kita hanya baca, mungkin baca buku teks sekolah rendah, dan kita anggap itulah kira kata pegangan yang perlu kita pegang. Ini sifat orang zindiq, orang yang nak cuba merosakkan agama Allah ni daripada dalam, api dalam sekam. Orang nampak dia seperti orang yang beriman. Yalah, kalau orang yang kira kata penampilan dia kita kata nampak macam lain macam tu, yalah, orang memang akan ragui lah. Tapi kalau penampilannya sama ada yang berserban tebal ataupun bertudung labuh, maka orang akan macam pelik lah. Lagi-lagi bila apa yang dipetiknya disebut sirah-sirah Nabi, disebut itu dan ini, lagi orang merasakan bahawa macam mana ni orang yang belajar tinggi pun boleh sampai ke tahap pemikiran macam ni. Yang inilah bahayanya actually orang-orang yang kalau hidup di zaman dulu, orang sebegini akan digelar sebagai orang zindiq, tak dinafikan. Apatah lagi orang yang cuba nak mencemarkan imej-imej Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dia tak tahu tentang isu perbahasan riwayat, isu macam mana kita nak selesaikan riwayat-riwayat yang ada. Dia tak tahu apa perbahasan hadis tu mungkar, hadis ni dhaif. Bila mana kita kata hadis tu dhaif, dia kata ni suka hati je dhaif, kan. Kalau kita bawa riwayat itu ada percanggahan dari sudut ini dan kita cuba tarjihkan mengikut piawaian yang telah ditetapkan dalam mana-mana disiplin ilmu, dia akan kata inilah dia orang yang nak cuba memutarbelitkan fakta. Orang macam ni sebenarnya wujud daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Tetapi mereka inilah yang bahaya, sebab mereka ini boleh mengelabui mata orang yang tidak tahu. Yang kita tengok macam contoh kes-kes lately ni, syubhat-syubhat yang diwujudkan. Saya tak nafi, ada orang di mesej saya, perempuan lah, dia bagi tahu yang dia terkesan dengan tulisan-tulisan tersebut. Yang dia baca tu dia rasa macam betul juga apa yang ditulis, buatkan dia terfikir. Tapi alhamdulillah lah, dia try tu minta jawapan dan kita bagilah jawapan untuk bagi dia faham. Tapi orang awam ramai yang mungkin dia tak mendalam ilmu-ilmu agama dia, mudah diragukan dengan syubhat macam ni. So itulah pentingnya untuk kita nak tafaqquh, untuk nak kita belajar agama Allah. Dan sebab itulah Allah Azza wa Jalla sebut may yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan bagi kita, Allah akan cambahkan minat kita, Allah akan bagi kita kekuatan, semangat untuk nak menghadirkan diri dalam kelas-kelas ilmu agama. Tetapi kalau tidak, maka hati kita akan dicenderungkan, kita akan jadi benci, kita akan jadi tak suka untuk nak belajar. Dan kemudian kita baca dengan bacaan sendiri, kita pun tak tahu
tentang perbahasan apa-apa, tiba-tiba kita rasa macam kita ni dah betul. Kita yang duk belajar sekarang ni tentang ilmu-ilmu hadis, walaupun kita belajar secara general, kita tak belajar begitu mendasar sekalipun, tetapi at least kita tahu hadis-hadis itu martabat dia macam mana. Kita tahu pembahagian hadis itu. Tapi bila kita baca komen-komen, seolah-olah macam dia tahu semua ilmu hadis ni. Bila dia kata hadis-hadis sahih ni pun banyak yang bercanggah. Kita nak tanya di balik mana hadis sahih yang bercanggah. Kalau ikut kita nak cakap macam mana Ibnu Khuzaimah rahimahullah dulu sebut, dia cabar siapa-siapa yang mendakwa di sana ada hadis-hadis Nabi yang bercanggah, bawa sini supaya dia tunjukkan jalan keluar dia. Sebab manusia yang tak belajar, dia tak tahu tentang perbahasan usul fiqh, macam mana nak memahami istinbat daripada nas, dia tak tahu tentang perbahasan ta'lil dan seumpamanya, dia akan mudahlah, dia nampak, dia baca, dia rasa bercanggah. Tapi dia tak tahu ini mimbab mutlak, muqayyad, ini bab daripada umum, ini bab daripada khusus dan seumpamanya, dia tak tahu. Sebab itu kita kena belajar. Sebab itulah Imam Syafi'i karang kitab-kitab dia Ar-Risalah, sebab dia nak membantu untuk nak kita memahami nas agama. Sebab tu ulama mengarang kitab-kitab seperti Mushkilul Hadis, kitab Mukhtalaful Hadis, kitab-kitab yang menerangkan tentang hadis-hadis yang kita rasa atau kita nampak seakan dia bercanggah, hakikatnya dia tak bercanggah. Sebab tu kita sebelum ni ada belajar tentang dalam perbahasan hadis muttarib, hadis-hadis yang kita tengok dia seakan bercanggah, bila kita boleh label hadis tu sebagai hadis muttarib, hadis yang bercanggah, dan apa yang kita boleh buat sebelum kita nak hukum hadis tu satu yang hadis yang muttarib. Ada langkah untuk nak menjamakkan nas, ada langkah untuk nak mentarjihkan dengan kawaid tarjih yang banyak. Tetapi kalau kita tak belajar semua ni, kita tak tahulah. Sama macam orang awam melihat apa-apa benda yang dia rasa pelik. Saya pun kadang-kadang kalau kita tengok benda lain, macam saya bukan orang sains, bila saya tengok orang sains, saya pun rasa macam pelik. Saya tengok, contohkan dulu kan, orang yang duk main piring, apa nama? Piring pusing tu. Saya kata, macam mana kalau dia letak benda tu boleh berbunyi suara? Dulu orang dengar lagu macam tu kan. Macam mana dia letak boleh berbunyi? Kalau kita jenis orang yang bawa piring tu pergi ke zaman dulu, orang yang akal dia tak terjangkau ke arah sains-sains macam tu, ini sihir ni, ini pelik ni, macam mana letak boleh berbunyi? Radio, macam mana dia boleh ini? Macam mana orang ada dalam ni? Semua orang akan kata sihir. Kalau orang tak tahu tentang telefon, macam mana orang ni boleh cakap daripada jauh? Mesti ada jin yang datang membawa berita. Itu persepsi orang yang tak tahu, orang yang tak belajar, tak ada kefahaman dalam bidang dia. Saya pun pelik. Sampai benda pelik-pelik tu sekarang saya sampai sekarang terfikir. Sometimes saya kata, kalaulah orang yang mereka tandas ni Islam, saya mengharapkan dia masuk syurga. Nikmat orang yang boleh mereka sistem perkumbahan pelik. Kita tak faham macam mana dia boleh terfikir bawa entah ke mana. Kalau orang zaman dulu kena buang dalam apa? Kelapa punya tu, campak kat jiran sebelah, tak pun sungai ke mana-mana. Tapi sekarang Allah dah bagi kemudahan tu. Tapi kita kalau bukan ahli, sebab tu kita akan rasa benda tu ajaib dan pelik. Tapi ini agama Allah. Kita nak selamat di dunia dan di akhirat. Yang kita tak akan survive. Kita tak akan survive di dunia atau di akhirat nanti especially, melainkan kita at least ada asas ilmu agama yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Tapi kalau tak, inilah dia golongan-golongan yang zaman dulu dipanggil sebagai golongan munafik. Orang yang zahirnya kelihatan Islam, tetapi hakikatnya mereka menyembunyikan sesuatu, memburuk-burukkan imej Islam. Mereka ini membenci agama Islam. Mereka ada komplot-komplot yang nak memburukkan imej Islam. Itu benda yang common sense lah. Kena belajar lah semua tu. Dalam bila nak belajar mana-mana bidang pun mesti akan ada perbahasan, khilaf dan seumpamanya. Even orang yang belajar medical pun sama.
Kalau tak adalah kita pergi macam-macam doktor ni kata ni tak boleh rawat, yang ni kata boleh rawat. Kita jumpa doktor ni, dia kata ni ubat ni tak boleh, pergi sana, doktor tu kata makan ubat tu pula. Pun benda yang sama. Even sahabat saya dalam engineering pun bagi tahu lah, engineering pun benda yang sama juga. Tapi bila dalam agama kita tak boleh accept benda tu, kita rasa macam seolah bila berlaku khilaf, ulama ni suka hati je tafsir ikut kepala dia. Tetapi dia tak tahu kat sana ada dalil. Mungkin dalil sebahagian pihak tu dhaif. Mungkin sebahagian dalil mungkin ada dalil yang tersembunyi daripada certain pihak. Tetapi mereka yang benar-benar ikhlas dan jujur dengan agama Allah ini takkan untuk nak menyampaikan agama Allah ini secara sembrono. Mungkin orang yang ada kepentingan dunia, tetapi orang sedemikian yang kita tahu sepanjang hidup dia tak peduli pun soal makanan diri sendiri, yang mereka ini berkhidmat untuk agama Allah semata-mata, kita tuduh mereka macam-macam. Maka daripada mana kita nak ambil agama Allah ini? Daripada kepala kita? Sedangkan Allah kurniakan akal kepada kita itu ada limitnya, ada batasnya. Tak semua benda yang terjangkau oleh akal fikiran kita. Allah kurniakan akal kepada kita untuk dijadikan sebagai pemandu. Bukan kata memandu agama Allah ini, tidak, tetapi nak memandu supaya hawa nafsu kita ini tidak terbabas. Dan pemandu yang paling utama adalah nas, adalah agama Allah. Tak ada mana-mana pun yang boleh melangkaui nas. Even kalau kita nak ijtihad, nak buat sesuatu perkara apa sekalipun dalam agama, pasti kena merujuk kepada nas. Dia akan berbalik kepada nas. Even sumber-sumber lain, qiyas pun akan merujuk kepada nas. Even kalau dalam bab maslahah mursalah pun, dia akan cari nas juga dulu. Itu agama Allah. Kalau kita nak belajar betul-betul agama Allah ni, susah. Bukan maksudnya dalam. Lautan Allah ni luas ilmunya. Al-Quran sendiri pun kita tak mampu nak menjangkau semuanya. Allah Azza wa Jalla sebut, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalaulah seluruh pokok di bumi ini kita potong, kita tebang, bagi botak bumi ni, semua pokok-pokok dia kita buat jadi pensel, dan kemudian kita jadikan lautan ni sebagai ink, dan ink itu ditulis kalimah Allah, dan laut sebut habis satu lautan, kita ganti dengan laut yang kedua, sampai 7 lautan sekalipun, ma nafidat kalimatullah, kalimah Allah itu tidak akan habis. Maka hari ini kita senang hati mendakwa kita tahu segala benda, kita rasa kita ini superior lah, sampai kita pun tak faham lah kan. Kalaulah dibenarkan, kira kata kita menjawab isu-isu tersebut secara sarkastik, kita boleh jawab secara sarkastik semua. Kalaulah orang sedemikian berani nak menghina, mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kalau kata kita tak sekuat tu nak tahan, sabar, nak jadi macam isteri-isteri Nabi. Kalau orang tu nak jawab secara sarkastik, kita ni tak tahu strong nak dapat isteri macam tu. Jawab balik kalau itu, kita pun tak tahu jawab apalah. Tapi begitu, maksudnya orang macam ni wujud, dan orang macam ni juga yang menjadi faktor kepada pemalsuan hadis yang banyak. Sebab mereka benci agama Allah, mereka cipta hadis-hadis yang buatkan orang rasa agama Allah ni pelik. Dia akan rasa janggal, sebab antara ciri-ciri hadis palsu iaitu hadis itu kelihatan bercanggah, pelik lah dengan akal ni. Something yang buruk dari sudut bahasanya, buruk dari segi kontennya. Itu peranan golongan zindik. Okey, so kita sambung balik insya-Allah pada hari ini dengan bait yang ke-262. Okey, so boleh baca sampai bait 265. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa syarruhum sufiyyatun qad wada'u
محتسبين الأجر فيما يدعوا فقوبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع. Okey. Yang ini punca kepada tersebarnya hadis palsu yang terakhir yang disebut oleh Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah, iaitu dia kata wa syarruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fima yadda'u. Yang maksudnya dia kata seburuk-buruk golongan yang berperanan dalam menyebarkan hadis-hadis palsu ini iaitu golongan sufi. Kerana mereka menyangka bahawa mereka ini akan mendapat ganjaran Allah di atas dakwaan mereka itu. Okey. Yang ini satu nuktah yang menarik, sebab Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dia adalah seorang imam hadis dan dia adalah seorang yang banyak cenderung ataupun kita kata ada pengaruh dengan elemen kesufian. Tapi yang perlu kita faham juga, sufi ini asalnya bukan benda yang buruk. Kita tidak menghentam sufism ini kerana ia adalah sufi. Kerana sufi itu hakikatnya adalah tasfiyatil qulub, nak membersihkan hati. Kebanyakannya itu adalah dia punya objektif utama. Dan kita sendiri pun penting untuk nak tasfiyatil qulub, walaupun kita bagilah nama apa-apa pun. Yang kita belajar amalan, hadis-hadis amalan, hadis-hadis ni semua adalah sebahagian daripada amalan tasfiyatil qulub. Tetapi jenama ini, label ini sudah sinonim dengan satu grup yang zuhud, yang kita kata yang fokus dia banyak kepada amal ibadah dan pembersihan penyucian jiwa semata-mata. Bila kita fokus terlampau banyak di dalam aspek tersebut, manusia ini lumrah dia, masa dia kurang. Kan? Kita punya masa 24 jam sehari. Datuk Dok Bakar je ada 25 jam sehari. Itu pun masa kita yang terhad, kita nak spend untuk ilmu, kita nak spend untuk kerja dan sebagainya, masa kita agak jadi terhad. Jadi orang-orang yang spend a lot of time untuk nak fokus daripada ibadah ataupun fokus dia kepada penyucian jiwa semata-mata, kebanyakan mereka ini kekurangan masa untuk nak menuntut ilmu. Tetapi mereka yang berjaya mengimbangi di antara aspek tasfiyatil qulub dan aspek ta'lim, itu adalah golongan yang baik. Betapa ramai para ulama dulu balance dalam bab tersebut, walaupun kita kata mereka tidak digelar sebagai tokoh sufi dan seumpama. Dan golongan sufi ini, kalau hari ini dia telah menjadi bermacam sudut lah, dah masuk ke era tarikatnya, macam-macam sudut. Ada yang melampau, ada yang okey. Tengoklah kepada mana-mana grup, macam any other group pun. Tetapi golongan sufi ini, kerana mereka ini terlampau excited dalam nak beramal, terlampau excited nak menggalakkan orang beramal, tetapi bila mana diri mereka itu masih belum dilengkapi oleh asas ilmu yang kuat, itulah yang menyebabkan mereka terjebak di dalam pendustaan. Kerana mereka ni nak sangat orang beramal, dia nak sangat orang ni kembali kepada satu-satu amalan yang mereka katakan baik, tapi mereka tak perasan mungkin hadis-hadis yang mereka pakai itu tak ada sumbernya. Ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Sebab yang terlibat dalam menyebarkan hadis palsu ni, ada yang memang sengaja mencipta. Dia rasa benda itu harus dilakukan, macam golongan Karramiyah dulu yang dinisbahkan Muhammad bin Karram yang meninggal tahun 255 Hijrah, yang sezaman dengan Imam Al-Bukhari. Dia daripada Sijistan. Dia antara golongan awal yang dulu mengharuskan untuk berdusta atas nama Nabi. Sebab dia kata kita tidak berdusta atas nama Nabi, tetapi kita berdusta untuk Nabi. Maksudnya kita berdusta dalam perkara yang baik, apa salahnya? Kan? Apa salahnya kita nak berdusta demi
nak membantu Nabi kita, agama Nabi kita. Jadi kita tak berdusta atas nama Nabi kita, tapi kita berdusta untuk dia, berkhidmat untuk dia. Dan dia beristidlal, berdalilkan dengan dalil-dalil yang palsu ataupun yang mungkar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, maka bersedia dan tempahlah tempat dia di neraka. Jadi riwayat hadis ni ada sebahagian yang pergi tokok tambah, kecuali dalam perkara yang baik. Ada tokok-tokok tambah itu yang menjadi hujah kepada mereka untuk berdusta. Dan golongan sufi ini daripada dulu terbukti, kira kata daripada kalam ahli hadis sendiri. Sebahagian ulama hadis, kalau kita baca sejarah-sejarah tokoh-tokoh yang sufi, tanpa kita deny sebahagian daripada mereka ini mungkin adalah seorang tokoh dalam certain bidang. Mungkin mereka adalah ahli dalam bidang hadis sendiri pun. Mereka juga ada yang ahli dalam bidang fiqh, ada yang ahli dalam perbahasan ilmu kalam. Tetapi overallnya banyak yang terjadi kepada mereka ini, mereka tidak begitu mampan dalam perbahasan ilmu hadis. Sebab tu kalau kita baca biografi mereka yang ditulis macam Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lam Nubala, kita akan jumpa Imam Az-Zahabi akan puji dia ni seorang imam dalam bahasa, dia ni adalah seorang tokoh dari segi perbahasan ilmu itu dan ini. Tetapi dia masalah dalam bidang hadis. Dia adalah ahli ibadah. So kita ni, Az-Zahabi dia dah tunjuk pada kita satu contoh untuk kita mengukur, menilai seseorang itu mengikut kadar dia. Kat mana kelebihan dia kita kena admit, kita kena appreciate. Tetapi kelemahan dia yang ada is kelemahan manusia, yang mana-mana setiap manusia pun ada kelemahan, yang mana kelemahan itulah yang perlu diperbaiki ataupun diberi perhati, ataupun kita kena bantu untuk nak perbaikilah. Jadi ini yang berlaku banyak. Bila mana golongan ini terlampau excited nak kembalikan orang, maka mereka mencipta hadis-hadis ataupun menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Macam yang berlaku pada Nuh bin Abi Maryam. Dia adalah seorang qadi di Moro. Qadi, level zaman dulu qadi ini bukan macam kita punya level qadi. Qadi kita kebiasaannya dia punya level dia ialah mengkahwinkan orang lah. Tetapi qadi pada zaman dulu ini kita kata macam hakim syar'i, orang yang tinggi kira martabat di dalam masyarakat. Qadi Muru, dia orang yang dikenali belajar hadis-hadis daripada tokoh-tokoh hadis tabi'in, Abdurrahman bin Abi Layla. Dia belajar sejarah-sejarah daripada Ibnu Ishaq, kira tokoh-tokoh besar. Tafsir dia belajar daripada Muqatil. Dia orang yang kita kata ada ilmu lah. Tetapi satu ketika orang tanya dia, mana kamu dapat hadis ini yang kamu sandarkan daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas? Nuh bin Abi Maryam, hadis itu adalah berkaitan dengan fadilat ataupun kelebihan sesuatu surah. Apa Nuh bin Abi Maryam jawab? Dia kata, aku melihat manusia sudah berpaling daripada Al-Quran, maka aku reka hadis ini supaya dia kembali kepada Quran, supaya manusia tertarik balik kepada Al-Quran. Nuh ini digelar sebagai Nuh Al-Jami'. Nak kata Jami' ini adalah gelaran yang kira kata baik lah, orang yang seolah macam ensiklopedia, orang yang menghimpunkan banyak ilmu. Tetapi Ibnu Abi Hatim atau Abu Hatim rahimahullah sebut, Nuh ni jami' likulli syai' illa as-sidq. Dia menghimpunkan segala macam kebaikan kecuali kejujuran atau kebenaran. Yang tu dia tak ada. Sebab dia sanggup mereka-reka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak actually kalau kita baca hadis-hadis, kisah-kisah para ulama dulu yang orang reka-reka hadis, especially banyak berkaitan dengan fadilat. Sebab fadilat ini adalah kita kata ganjaran yang ditawarkan untuk nak menarik minat supaya orang beramal saleh, nak menarik minat orang membaca Al-Quran. Muammal bin Ismail, dia pernah mendengar satu hadis tentang satu fadilat
suatu surah. Dia tanya kepada syekh tersebut, daripada mana kamu ambil hadis ini? Dia kata daripada seorang guru di Madain. Dia pergi ke Madain. Dia kata daripada mana kamu dengar hadis ini? Dia kata daripada seorang guru di Wasit. Dia masih lagi hidup. Muammal pun pergi travel, pergi ke Wasit. Dah sampai ke Wasit, dia kata daripada mana kamu mengambil hadis ini? Daripada, dia kata aku mengambil daripada seorang guru di Basrah. Dia pergilah ke dia masih lagi hidup. Dia pergi jumpa orang pergi ke Basrah. Daripada mana kamu dengar hadis ini? Dia kata daripada guru aku di Abadan, di Iran. Pergilah ke dia. Dia pergi ke Abadan. Sampailah ke sana, dia tengok, dia kata guru tersebut dia ada halaqah sufiyah, dia syekh sufi. Dan kemudian dia tanya daripada mana kamu dapat hadis ini? Syekh sufi dia berkata, "Mai sini aku bagi tahu." Dia pegang tangan, dibawa jauh sikit daripada murid dia. Yalah, tak naklah gantoi kan depan murid dia. Jadi dia kata, sebenarnya aku tengok manusia ini sudah duk gila, asyik duk belajar fiqh Abu Hanifah, asyik duk belajar sirah Ibn Ishaq. Dia kata aku tengok orang duk asyik belajar benda ni, terlupa nak asyik macam tengok tak pentingkan Quran. So aku cipta hadis-hadis tentang fadilat membaca Al-Quran supaya manusia kembali untuk membaca Al-Quran. Jadi diorang mengambil konsep tujuan itu menghalalkan cara. Sedangkan kalau tujuan itu mulia, cara kita juga mesti kena mulia. Dia tak boleh nak menghalalkan sampai kita kata apa yang dilarang, menghalalkan apa yang haram. Yang ini berlaku pada golongan-golongan sufiyah. Sebab itu mereka ini suka nak menggalakkan orang buat baik. Suka bila antara benda yang paling best kita nak galakkan orang buat baik selain daripada hadis-hadis Nabi, iaitu cerita. Sebab itu golongan-golongan yang suka bercerita ini, kebanyakannya mereka yang ada elemen-elemen kesufian. Yang ada, kita tak nafi hati orang macam ni baik, bukan nak kata hati jahat, tapi cara tu banyak yang salah. Kalau sampai tak pentingkan kesahihan hadis Nabi, sebarkan hadis Nabi. Jadi dia orang suka bercerita. Itu cara dia. Salah seorang daripada family saya dulu, dia pernah cerita, dia pernah pergi belajar di Hadramaut, ke tempat core lah kita kata. Dia pernah belajar di sana. Pernah pergi kemudiannya di Indonesia, di tempat-tempat yang kira kata core lah. Memang dia cerita, masa dia sampai sana, masa tu dia tak ada asas agama. Jadi bila dia tengok, daripada awal dia kata apa yang dia belajar lama kat situ tu, kebanyakan semua akan cerita tentang keramat-keramat tok guru dia. Semua akan cerita, oh ni guru dia baru balik daripada Mekah, guru ni baru itu, guru ni baru ini. Semua akan cerita yang sama ada untuk nak mentakdiskan tok guru, untuk nak kira macam nampak macam Captain Marvel, ataupun dia nak bagi orang tu macam, sampai dia kata dia dulu macam excited, macam mana nak sampai level boleh travel macam tu, nak ada pintu sesuka hati macam tu kan, boleh pergi solat Mekah balik, macam mana nak sampai, amalan macam mana yang boleh sampai macam tu. Jadi dia tertarik, dia pun nak buat jugalah. So dia akan usaha zikir tu, zikir ini. Saya cerita saya kecil-kecil dulu pun suka. Kalau dulu masa kat Kelantan, dekat kedai buku Jaafar Awas tu, dia ada jual satu buku, apa nama dia, 1001 Hikmat ke, kalau tak salah saya lah. Buku tu agak popular dulu tu. Orang beli sebab dalam buku tu ada banyak amalan-amalan yang dia kata kalau buat macam ni, kalau nak terbang buat macam ni, kalau nak, memang kita suka. Yalah masa tu kita baca Dragon Ball, apa, Son Goku boleh terbang, kita komik-komik tu semua cerita-cerita yang sakti-sakti semua kan. Kita nak ah, ni boleh keluar api, yang ni boleh travel bang, macam-macam. Kita baca beli, buat saja, kita try dengan kawan-kawan, buat ritual, kita try zikir-zikir macam ni kan. Tak jadi-jadi. Kenapa tak jadi-jadi ni? Mungkin keikhlasan tak ada masa tu, ataupun kita lack of sunnah lah. So manusia memang suka, dia sangat tertarik kepada benda-benda yang sakti, benda-benda mistik. Itu normal lah. Sebab tu dulu pun majalah-majalah macam Mastika, 1 bulan 200,000 naskah boleh jual. Zaman-zaman era kegemilangan dia, orang suka mistik-mistik ni, orang Melayu memang suka. Jadi cerita-cerita macam ni memang
dijadikan modal. Sebab tu kalau kita tengok pun di Malaysia pun, mana kita tengok ustaz-ustaz yang terlibat banyak dalam menyebarkan hadis-hadis palsu. Iaitu kita tengok konten-konten ni, dia suka bercerita. Dia suka bercerita. Cerita dia punya ini, cerita ini, sampai kencing pun boleh, motor boleh berjalan, jadi ganti minyak, macam-macam. Dia suka. Orang macam wow, syoknya. Dia cerita ni adalah modal. Tapi bila cerita ini disandarkan kepada Nabi SAW, itu yang berat. Sebab Nabi SAW beritahu, inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ghairi. Mendustai aku ini, berdusta atas nama aku ni, tak seperti kamu berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas Nabi dia lagi berat daripada kita bercakap menipu biasa ni. Tapi inilah dia. Ataupun kita kata orang yang kemudiannya dilabel sebagai panglipu lara. Panglipu lara ini adalah kerana mereka ni asyik berdepend dengan kisah je cerita. Kalau kita tengok konten-konten, mungkin tak banyak pun kita nak tengok hadis-hadis sahih ataupun petikan-petikan daripada Al-Quran, tapi mereka gemar bercerita. Sama ada kerana masyarakat memang suka dengar cerita, ataupun kerana penceramah rasa cerita tu lagi mudah, senang, cerita je, tak perlu nak kena ingat-ingat itu dan ini. Ini cerita itu tak salah. Dalam Al-Quran Allah kata innama anta mudzakkir, memberi peringatan. Dan memberi peringatan ni antaranya dengan melalui kisah-kisah. Dan kita ada tokoh-tokoh ulama yang hebat dalam bab-bab ni yang disebut wa'idh, seperti Ibnul Jauzi. Ini yang kitab yang semua duk belajar ni kan. Kitab apa nama ni? Talbis Iblis. Ini adalah Talbis Iblis ni, Ibnul Jauzi cuba untuk nak bidas kepada golongan-golongan sufi. Dan Ibnul Jauzi adalah seorang pencerita yang hebat di zaman dia. Sampaikan Ibnul Jauzi rahimahullah, kalau dia punya kita kata muhadarah, dia punya kuliah dia punya kelas pengajian dihadiri puluhan ribu. Peminat dia bukan daripada orang biasa, even khalifah sendiri turun. Khalifah sendiri solat belakang dia. Dia punya buku-buku dia, Masya Allah. Ibnul Jauzi antara yang ulama bagi tahu sangat power dia punya speech. Bila dia cakap tu, dulu dia ada skill dengan bahasa, kena ada kekuatan bahasa. Sebab nak bercakap ni tak semua orang yang mampulah nak bercakap. Ada orang tu Allah bagi dia ilmu, tapi dia tak pandai nak sampaikan pada orang. Ada orang tu pula dia pandai bercakap je, tapi dia tak ada ilmu pula. Jadi yang ini Allah bagi kat Ibnul Jauzi kedua-duanya. Allah bagi dia ilmu, Allah bagi dia kemahiran dalam menyampaikan ilmu dia. Sebab tu kita tengok dia menulis dalam tafsir Unjadi, dia ada kitab tafsir dia. Dia menulis dalam kitab, dia ada menulis sejarah, tarikh dia sendiri ada kitab tarikh dia, yang mana dia completekan, dia khidmat kepada kitab tarikh At-Tabari. Dia ada kitab dalam hadis mawdu'at, al-hadis mutanahiyah. Dia ada kitab dalam kira kata yang meringkaskan Ihya Ulumuddin. So siapa yang kira kata tak mau syaitan-syaitan besar masuk ke rumah dia, beli Mukhtasar Ibnul Jauzi ni. Kalau ada Ihya, syaitan tak masuk kan. Kalau beli Mukhtasar, mungkin yang kecil-kecil je yang masuk. Itu dia punya ni lah. So ini kata Ibnul Jauzi, hebat. Tetapi panglipu lara ni tak ramai macam Ibnul Jauzi. Kebanyakannya yang merapu. Dan nature of orang-orang yang panglipu lara khusus ni, dia dah macam ada satu label, orang boleh tahu asas ilmu agama dia tak strong. Sebab tu Ali bin Abi Talib pernah lalu pada seorang panglipu lara pada zaman dia. Dia kata, kau tahu tak pasal perbahasan nasikh dan mansukh? Dia kata tak tahu. Ali kata, sesungguhnya faqad halakta wa ahlakt, kamu dah musnah dan kamu akan musnahkan orang lain. Kalau kamu tak tahu, tak ada basic ilmu agama yang baik, kita rosak, orang lain pun akan rosak.
Tetapi anehnya, taklah aneh, tapi nak kata antara sifat dia lain, orang paling popular ni dia akan ramai crowd dia. Nature ni bukan di tanah Melayu je, daripada zaman dulu pun orang memang suka. Dia sedap dengar cerita, tak berat, ringan, kita boleh gelak, kita boleh ini. Daripada zaman Amir Sya'bi sendiri. Dan bila dia ada crowd, dan dia akan ada orang-orang yang akan very ta'assub dan kira kata defensif. Amir Sya'bi, seorang tokoh ulama hadis, meninggal tahun sekitar 105 Hijrah. Dia bagi tahu masa dia nak bermusafir pergi ke Syria, dia singgah di Tadmur, di sebuah masjid di sana. Dia solat tahiyatul masjid. Tiba-tiba masa dia solat, masa tu ada satu kuliah tengah berjalan, satu halaqah, yang mana syekh yang ada kat situ tu sampaikan satu hadis yang silap. Jadi Sya'bi sebagai ulama hadis, dia sensitif lah. Orang yang dah bergelumar bila hadis, hari-hari baca pasal hadis Nabi, bila orang buat salah pada kekasih yang disayang, marahlah kita. Macam kita kan, kalau kita punya kekasih tu dengar berita-berita yang kita pun santai jadi mengamuk juga. Jadi Sya'bi ni kata apa, dia solat tu jadi tak khusyuk, dia cepatkan solat dia. Lepas habis solat, dia pergi kat syekh tu, dia kata, ya syekh, hadis yang kamu sebut tadi, ini salah. Sepatutnya hadis yang betul macam ni. Syekh tu marah. Dia kata, siapa kamu ni? Sama je macam ayat-ayat, kira kata kalau kita tengok sekarang, kalau kita tegur orang-orang yang kita kata tegur orang tu silap hadis, dia akan kata pergi belajar dululah, pergi itulah, dia nak berguru itulah, ini. Akhirnya Sya'bi dipukul beramai-ramai oleh murid dia, sebab seolah-olah macam menghina tok guru dia. Sampai Sya'bi terpaksa keluar balik daripada masjid tu. Ini berlaku pada zaman dulu. Zaman Imam Suyuti sendiri, pengarang ataupun Alfiyah Suyuti ni sendiri, dia sendiri pun cerita bahawa masa tu dia dengar satu hadis. Masa tu dia tak dengar, tapi ada seorang tu dia dengar, seorang tok guru dia cerita lah. Biasa orang tengah cerita pasal kisah malaikat Jibril, yalah, cerita-cerita orang suka dengar kan. Bila sampai satu cerita pasal, dia kata dia bawa satu hadis Nabi, bila mana Allah turunkan ayat wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utuskan Nabi ni sebagai pembawa rahmat. Jadi tiba-tiba Nabi SAW tanya kepada Jibril. Dia kata, ya Jibril, Allah utuskan aku sebagai rahmat, apa rahmat yang kamu rasa daripada aku lah, kesan daripada aku ni. Jibril bagi tahu based on story orang tu lah. Dia kata, sesungguhnya dulu Allah telah menciptakan malaikat Jibril sebelum daripada aku. Maksudnya sebelum version yang ni, Allah dah cipta malaikat Jibril lain. Tapi semuanya dihancurkan balik. Sebab apa? Sebab bila ditanya satu soalan, diorang tak jawab dengan baik, tukar, buat Jibril lain, buat Jibril lain. Sampai Jibril yang ni, kemudian dia kata dia ada berkaitan dengan Nur Muhammad tu jugalah. Kemudian yang ni jadi inilah stay Jibril ini. So bila orang tu bagi tahu pada Imam Suyuti marah lah, kata apa punya hadis ni salah ni hadis batil, hadis palsu. Jadi Suyuti suruh bagi tahu pada syekh tersebut, hadis ni merepek ni semua ni. So bila orang tu bagi tahu balik dekat syekh tersebut, syekh tu marah lah, sampai bangun dia daripada kursi dia. Dia kata, aku orang yang paling pandai sekali kat dunia ni. Siapa dia? Point of cerita dia is, orang macam ni selalu ada sifat kibr, selalu sifat sombong dalam diri. Dia tak boleh nak terima kebenaran, dia tak boleh ditegur pasal hadis-hadis ni. Sebab tu kita nak tegur someone bila dia tersebut hadis Nabi yang salah, susah nak tengok orang tu accept. Tak susah kita nak jumpa orang tu cakap jazakallahu khair, betulkan salah dia, insya-Allah
dia alert, dia tersalah. Ini aspek yang kita semua kena jaga-jagalah. Ini sebab itulah Imam Suyuti pun sendiri pada zaman dia, walaupun Imam Suyuti ni kita kata dia ada elemen-elemen kesufian dalam diri dia, tapi di sini dia bagi tahu golongan sufi inilah yang paling banyak menyumbang kepada hadis-hadis palsu. Sekarang pun sama, biasanya macam itulah. Mereka ada lack dari sudut disiplin ilmu, tapi mereka ini ada sifat dari sudut akhlak, dari sudut gaya nak interaksi dengan orang. Itu yang mereka pentingkan. Satu kita jumpa orang macam dia, orang ni baik, orang macam dia Masya Allah pandai jaga hubungan, orang macam dia sangat tahu menghormati, dia menghormati guru dia lebih baik daripada kita, macam mana dia mengappreciate orang sekalian, cara dia bercakap, cara dia bertutur, memang Masya Allah. Yang itu kita sendiri pun banyak lack dekat situ. Tapi sebab itulah dinukilkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah syair ni, dia kata faqihan wa sufiyan fakun laysa wahida fa inni wa haqqullahi iyyaka ansah fahadha jahulun lam yadhuq fahadha qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadha jahulun wa kaifa dhul jahli yasluh. Dia kata dinisbah kepada Imam Syafi'i dalam satu bait dia kata faqihan wa sufiyan. Faqih, jadi orang yang berilmu, strong dalam ilmu kita. Dan sufi ni bukan maksud Imam Syafi'i sufi ni yang golongan yang duk pakai skirt pusing-pusing kat masjid tu, tak. Ni adalah golongan orang yang fokus pada zuhud, ibadah, penyucian jiwa. Imam Syafi'i kata jangan jadi salah satu je daripada dua dia, jadi dua-dua. Fa inni wa haqqullah iyyaka ansah, aku dengan demi Allah aku menasihati kalian. Sebab apa? Fahadha qasin, orang yang hanya fokus untuk nak belajar ilmu semata-mata tanpa ada elemen penyucian jiwa. Lam yadhuq qalbuhu tuqa, hati dia ni susah nak merasakan takwa. Sebab hati dia ada perasaan, ada keras, ada takabur, ada mungkin ujub. Sebab dia rasa diri dia dah pandai, dia fokus, dia asyik-asyik hitam putih, benar salah, ni itu ini. Dia jadi mengakibatkan dia rasa diri dia je betul, orang lain salah. Dia tengok orang lain punya salah, dia bidas orang sana sini, tak fikir panjang. Dia hanya tengok dari aspek ilmu je, ni right or wrong. Dia tak tengok warna-warna lain, dia tengok putih hitam je. Maka kekurangan dia, kalau kita fokus pada yang tu, dia akan menyebabkan hati kita ada keras. Wa hadha jahul fa kaifa dhul jahli yasluh. Tetapi golongan yang satu lagi yang Imam Syafi'i kata golongan sufi ni pula adalah orang yang banyak daripada mereka ni jahil pula. Sebab dia orang asyik pentingkan ibadah, pasal penyucian jiwa, zikir itu dan ini, sampai ke tahap mereka tak pentingkan menuntut ilmu. Menyebabkan dia kata kalau orang tu jahil, macam mana dia nak okey? Macam mana dia nak selamat? Macam mana dia nak membaiki orang lain? Jadi Imam Syafi'i kata jadi dua-dua. Kita belajar ilmu, pada masa yang sama kita perlu sentiasa jaga diri kita, bersihkan hati kita. Maksud sufi kat sini bukan sufi yang kita tahu merapu-rapu tu, tak. Tapi iaitu golongan yang kita jaga hati kita, kita jaga ilmu kita. So ini poin yang Al-Imam As-Suyuti rahimahullah nak sampaikan dalam bab ini. Dan okay, kita ambil sikit lagi. Baca next. وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي وغالب الموضوع مما اختلق واضعه وبعضهم قد لفقا كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وهما. Okay. Bait 266 ini Syekh Al-Hafiz Suyuti rahimahullah dia nak bagi tahu tentang hukum menyebar ataupun meriwayatkan hadis palsu. Yang pertama dia bagi tahu wajazama Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, maksud dia bahawa orang yang sengaja memalsukan hadis ini kufur, iaitu dari sudut orang yang menghalalkan, orang yang kata boleh berdusta sebab dia telah mengingkari hadis yang sahih. Dia telah berlawanan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebut di dalam Al-Quran, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi
al-kadhib. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka berdusta ke atas Allah, berdusta atas Nabi, tak dinafikan lagi berdusta atas nama Allah. Kan Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bercakap, bertutur di atas wahyu Allah Azza wa Jalla turunkan dalam perkara-perkara yang syar'i. Maka ini adalah satu dosa yang besar. Siapa yang menghalalkan satu maksiat secara sengaja, maka dia telah melakukan perbuatan yang kufur. Dan Al-Imam Ibn Adi, kalau kita buka sendiri, baca buku kitab dia Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, muqaddimah dia sahaja telah membahaskan lebih daripada ataupun sekitar 30 bab. 30 bab semuanya yang berkaitan dengan amaran, kecaman, ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Banyak perbahasannya. Macam mana dia disebut riwayat-riwayat, hadis-hadis yang berkaitan dalam bab tersebut. Ancaman yang ini baik untuk kita rujuk ataupun kita hadiahkan pada orang yang selalu mengambil mudah soalan riwayat ini. Kita hanya dibenarkan untuk nak menyebut satu-satu hadis palsu itu kalau kita nak explain kat orang hadis ni palsu. Tapi kalau kita nak sebut ke hadis palsu ini, macam kita saja sebut. Mungkin kita kata ini saja je ada satu hadis palsu dalam bab amalan ni. Kita tak, yang tak perlu, maka perkara ini dilarang. Kita hanya dibenarkan kalau kita nak menjelaskan status suatu hadis itu sebagai palsu. Kemudian dalam bait yang ke-267 dia beritahu banyak hadis-hadis palsu ini yang direka oleh pembuatnya. Wa ba'duhum qad lafaqa kalama ba'dil hukama. Dia nak bagi tahu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi disebabkan sengaja, boleh jadi disebabkan kesilapan. Kalau berdusta sengaja ni banyak, dan perawi dia akan diberi label wadda', kadzab, dajjal seumpamanya, iaitu oh, ini memang pendusta, dia mereka hadis tu. Macam kita sebut Al-Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi. Dia seorang, dia bila dia jealous, orang datang kat dia, orang kata tengok betapa ramainya orang follow Imam Syafi'i, orang suka Imam Syafi'i. Dia jealous pada Imam Syafi'i. Dia kata sami'tu fulan an fulan an fulan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun buat cerita, sayati fi hadzal zaman fi dia kata rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris fahuwa asyarru min iblis. Akan datang daripada umatku ini manusia yang bernama Muhammad bin Idris, dan dia lebih jahat dan lebih teruk daripada iblis. Nak dia reka sebabkan dibenci. Ini sengaja berdusta. Yang ini definitely jatuh credibility dia. Tak boleh dah dipakai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia, sebab dia dah buat satu dosa yang sangat besar. Tetapi kalau dia tersilap, yang ini lain lah. Kalau sesekali tersilap, mungkin dia ada khalal dari segi dhab, dia ada satu kelumpangan je lah daripada sudut dhab dia, dari sudut kejituan hafalan memori dia. Tapi kalau banyak, yang ini perawi yang akan dilabel sebagai matruk, perawi yang mesti ditinggalkan, sebab dia ada banyak silap. Dia meriwayatkan banyak hadis-hadis maudhu'at. Kalau kita baca buku-buku rijal, tarajim rijal, kita akan jumpa bahawa banyak perawi-perawi yang dilabel sebagai matruk. Matruk ni dhaif jiddan lah, yang sangat lemah, kerana dia banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis batil, hadis-hadis yang tak diketahui asalnya, hadis-hadis yang mungkar. Jadi sebabkan faktor dia, mungkin orang ni lemah, dia mungkin jahil sikit, mungkin dia tak berapa pandai, sebab tu dia nilai sangat lemah bila banyak sangat dibuat salah. Ini ada orang tersalah. Yang sengaja ini memang dosa besar, tak dinafikan. Yang mana yang tak sengaja ini, moga-moga Allah ampunkan kalau dia bertaubat dan dia sepatutnya lebih berhati-hati nak menyampaikan satu-satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat sendiri pun bimbang bila nak sampaikan satu hadis Nabi. Ibnu Umar dia risau dia nak sampaikan hadis Nabi. Zaid bin Abi Arqam bila orang tanya, dia kata kami ini dah tua, kami ini dah banyak lupa-lupa. Wal hadithu ar Rasulillah syadid. Dan nak menyampaikan satu hadis daripada Nabi SAW itu berat.
Jadi dia orang tak berani nak sampaikan kerana dia rasa amanah dan tanggungjawab nak menyampaikan hadis Nabi SAW itu bukan mudah. Okey. Okey, teruskan sikit lagi. وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم. Okey. Di akhir perbahasan hadis maudhu' ini, Suyuti nak bagi tahu dalam kitab Ibnul Jauzi rahimahullah meninggal tahun 597, antara kitab dia yang popular iaitu kitab Al-Mawdu'at, iaitu kitab menghimpunkan hadis-hadis yang dia nilai sebagai mawdu'at. Tetapi ada sebahagian kecil hadis-hadis dalam kitab-kitab dia yang tak semuanya mawdu'at, tetapi boleh jadi daripada bab dhaif. Perawi hanya dinilai dengan penilaian jarah yang simple, layyin laisa bil qawi, tapi dia dinilai sebagai palsu. Atas sebab ini, sebahagian orang melabel Imam Ibn Jauzi sebagai mutasyaddid, sebagai orang yang keras lah. Tapi saya tak setuju kita nak nilai Ibn Jauzi sebagai keras, sebab hadis-hadis yang dikritik ini, yang maksudnya yang tak palsu dalam kitab mawdu'at dia, tak banyak compare dengan, kira kata, dengan kebanyakan hadis. Ghalibul hadis, kebanyakan hadis-hadis dalam kitab dia ni memang palsu, tetapi sebahagian kecil itu sahaja yang tak palsu. Kerana Ibn Jauzi ni, dia ada satu manhaj. Manhaj dia ialah dia menilai hadis palsu walaupun kesilapan yang tak disengajakan. Kalau sebahagian ulama, dia tak menilai palsu, melainkan padanya ada perawi yang palsu, pemalsu hadis. Tetapi kalau kesilapan, sama ulama dia tak nilai sebagai palsu, tapi dia akan sebut nama-nama lain, macam hadis mudraj. Siapa ingat hadis mudraj? Hadis yang dimasukkan benda yang lain daripada hadis Nabi dalam hadis Nabi. Contoh, ada satu kisah Thabit bin Musa dengan guru di Syarik. Syarik tengah sampaikan majlis hadis, di tengah baca hadis, tiba-tiba Thabit masuk. Ditengok macam wajah Thabit ni macam bercahaya sikit lah. Jadi dia lepas dia habis hadis tu, dia nak puji Thabit. Dia hanya nak puji je, tapi dia tak maksudkan untuk nak menambah hadis Nabi. Cuma sebab dia terus sebut selepas diriwayat hadis Nabi, dia terus kata, man hasuna salatuhu bil lail, siapa yang elok solatnya di malam hari, maka siang harinya wajahnya juga akan baik. Jadi ada antara anak murid dia yang tersalah, dia ingatkan kata-kata Syarik itu sebahagian daripada hadis Nabi. Jadi dia termasukkan ke dalam hadis yang sebelum ini disebutkan. Kalau macam Ibnul Jauzi, dia akan bagi tahu ni palsu lah. Maksudnya nisbah yang dusta lah ke atas Nabi. Tetapi sam ulama, dia kata ini kita tak panggil palsu, yang ini kita panggil sebagai mudraj, nama lain. Maksudnya kategori hadis dhaif, kita tak sebut sebagai palsu. Tapi Ibn Jauzi kata, walaupun tak disengajakan, tetapi batil. Benda ini tak confirm, tak sabit daripada Nabi. Mana ada asal benda tu? Jadi dia terus hukum sebagai palsu. Yang inilah yang membuatkan ada pergeseran sikit dengan manhaj sesetengah ulama yang lain dalam bab ini. Tetapi tak boleh kita nak pukalkan kita hukum Ibn Jauzi sebagai orang yang mutasyaddid dalam menilai hadis kerana beberapa faktor ini. Al-Imam Suyuti sendiri pun ada mengarang beberapa kitab yang dia cuba untuk nak menilai ataupun kira kata dihimpunkan hadis-hadis yang menurut pandangan dia tak dhaif, tak maudhu'. Dia ada 2-3 kitab dalam bab tersebut. Even Ibn Hajar rahimahullah Al-Asqalani sendiri pun dikarang kitab Al-Qaulul Musaddad fi Dhabbi an Musnad Ahmad. Dia himpunkan dalam kitab dia dalam 24 hadis, yang mana hadis dalam Musnad Ahmad yang dinilai Ibn Jauzi sebagai maudhu'
Tetapi Ibnu Hajar cuba kata tak ada yang maudhu' 24 hadis ni. Kemudian As-Suyuti rahimahullah ditambah lagi 14 hadis yang dijumpa Al-Qaulul Hasan, yang disebut dalam bait 270 tu. Dia kata ni ditambah dalam 14 hadis lagi, dan dia kata hadis ini bukannya maudhu'. Dan overall hadis-hadis ni tak banyak lah compare, tapi boleh kata Ibnu Jauzi adalah sedikit kesilapan bila mana sampai ada menilai sebahagian hadis even dalam Bukhari dan Muslim pun sebagai hadis yang maudhu'. Dalam Bukhari umpamanya ada satu hadis kalau tak salah, tetapi actually hadis tersebut dia tak ada dalam naskah kita ada ni, sebab kita tahu Bukhari ni ada beberapa naskah, ada naskah Mustamli, ada naskah Kushmayhani, ada naskah Al-Firabri. Jadi ada salah satu daripada naskah tersebut yang mana naskah tersebut satu hadis tu yang Ibnu Jauzi guna untuk nak kata dia sebagai maudhu', tetapi kita tak nak pastikan sebab naskah tersebut tak dipakai sekarang. Dalam Sahih Muslim pun ada salah satunya dia palsukan satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, tapi yang mana Ibnu Hajar semua dah jawab benda ni adalah satu ghaflah, yang satu kelalaian daripada Ibnu Jauzi dalam bab ini. Tapi kita kata manusia biasalah, macam mana pun kita akan ada kesilapan, kelekaan kita sebagai manusia yang kita akan lakukan. Bagi orang-orang yang even maybe dia tak suka pakai hadis dhaif pun, sometimes dia tersilap ataupun ketergesaan dia dalam nak menulis hadis ataupun nak memasukkan satu hadis berhujah dengan satu dhaif tu, sometimes dia tak perasan bahawa hadis tersebut dhaif. Itu biasa berlaku. Manusia ni kalam dia selalu ada percanggahan. Hanya satu je kalam yang tidak bercanggah, iaitu kalam Rabbul Alamin, iaitu Al-Quran sahaja yang tidak ada percanggahan. Suatu Allah Azza wa Jalla sebut, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kalam Allah ini bukan daripada Allah, dia adalah kalam selain Allah, maka kamu akan mendapati bahawa padanya ada perselisihan yang banyak. Tetapi tak ada. Jadi tak adalah. Okey. Jadi setakat dulu itu dululah saya rasa mungkin saja saya nak sebut di akhir ni hanya senarai kitab-kitab yang dalam berkaitan hadis palsu, bagi siapa-siapa yang berminat lah nak rujuk kitab-kitab hadis palsu. Antara kitab yang masyhur iaitu kitab Al-Abatil wal Manakir was-Sihah wal Mashahir yang ditulis oleh Al-Jawraqani yang meninggal tahun 543. Antaranya kitab yang popular selepas daripada itu kitab karangan Ibnu Jauzi, Al-Mawdu'at. Tapi yang amazing, kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi ni dia ada banyak khadam-khadam dia. Maksudnya ada banyak ulama selepas daripada dia yang mengarang kitab-kitab yang cuba nak membaiki, mengkritik, top up dan sebagainya. Kitab yang berkhidmat. So ini kitab yang ada barakah lah. Maksudnya dia sentiasa bergerak. Ya, macam kitab-kitab hadis ada syarah itu, syarah ini, syarah ini. Okey. Antara kitab yang berkhidmat kepada kitab Ibnul Jauzi, antara yang kita sebutkan tadi Al-Qaulul Musaddad yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mempertahankan hadis-hadis dalam Musnad Ahmad. Antaranya juga Zail Qaulul Musaddad yang ditulis oleh seorang ulama Hindi, Al-Midrasi, meninggal tahun 1280 Hijrah, yang mana Al-Midrasi punya kitab ni taklah terlalu famous. Tartibul Mawdu'at oleh Al-Zahabi. Al-Zahabi susun balik kitab-kitab Mawdu'at ni. Kemudian kita ada kitab yang tulis As-Suyuti. As-Suyuti 3 kitab yang mana dia khidmat kepada kitab Ibnu Jauzi ni. Dia ada kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah, dia ada kitab An-Nukatul Badi'at, dan dia ada kitab Zail Al-Mawdu'at yang mana dia sentiasa baiki disusun lah. Maksudnya okey, dia bahagikan bab ini hadis yang confirm palsu dalam Ibnu Jauzi mengikut penilaian dia. Dia bahagi bab yang kedua, ini kira kata hadis yang diperselisihkan ulama. Dan ada satu lagi pembahagian, dia kata hadis ni yang bukan daripada kategori palsu. So As-Suyuti pun sendiri cuba untuk nak kaji kitab-kitab Ibnu Jauzi. Kemudian ada kitab Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah Anil Ahadits Syani'ah Ibnu Arraq. Ibnu Arraq sebutan yang betul. Sebahagian orang pergi sebut Ibnu Iraq. Dia yang sebutan yang betul Ibnu Arraq.
Ini kitab yang agak famous. Begitu juga kitab yang ditulis oleh Asy-Syaukani, iaitu Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Semua kitab-kitab yang disebutkan ni adalah kitab yang berkhidmat kepada kitab Ibn Jauzi tadi. So kitab yang banyak khidmah ni sebenarnya kitab yang barakah dan sentiasa berterusan orang kaji, orang sebut, hasil thamarah dia ada. Kemudian ada kitab juga, kalau kita tengok kitab yang disebutkan tadi ni disusun ikut bab. Ikut bab ni senanglah, kita tengok bab puasa, bab solat, bab ni mudah. Tetapi ada hadis yang disusun mengikut susunan huruf abjad lah, macam kita A, B, C, D. Contoh hadis yang dimulakan dengan huruf alif, start dulu. Hadis kemudiannya ba, kemudian. Okey, antaranya kitab yang ditulis oleh Tadhkiratul Huffaz. Tadhkiratul Huffaz, tulisan Ibn Tahir Al-Maqdisi. Ibn Tahir Al-Maqdisi adalah seorang ulama hadis yang meninggal tahun 507 Hijrah. Dia cuba susun balik kitab-kitab yang dinilai sebagai palsu ataupun lemah di dalam Majruhin Ibn Hibban. Kitab Al-Majruhin Ibn Hibban adalah kitab biografi perawi, tetapi dikhususkan kepada perawi-perawi yang umumnya ada masalah besar, masalah lah. Dan sebahagian dibawa riwayat-riwayat hadis yang mungkar, yang palsu dalam kitab dia. Jadi Ibn Tahir kumpul dan disusun balik mengikut susunan huruf. Dan antaranya lagi ada kitab dia tulis oleh Zakhiratul Huffaz yang juga ditulis Ibn Tahir Al-Maqdisi, dan ada juga kitab Al-Ghammaz 'ala Al-Lammaz yang ditulis oleh As-Samhudi. Yang ini kitab antara yang ditulis mengikut susunan huruf abjad. Dan mengikut susunan tertentu yang berbeza sikit. Antaranya kitab yang ditulis oleh Silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Begitu juga ada kitab yang ditulis oleh Al-Manarul Munif yang pernah diajarkan di Baitus Salam sebelum ini, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, yang dia ada dia punya cara dia lah khusus. Dia nak bagi tahu hadis-hadis, semua dalam hadis-hadis dalam bab ni palsu. Semua hadis yang diriwayatkan tentang topik ni palsu. Dia ada cara yang berbeza daripada sebelum-sebelum dia. Kemudian ada juga hadis yang menghimpunkan cerita-cerita palsu oleh Panglipu Lara pada zaman dia dulu. Ibnul Jauzi sendiri ada tulis kitab Al-Qussas. Zaman dia, orang-orang yang Panglipu Lara yang menghimpunkan hadis-hadis palsu ni, dihimpunkan hadis-hadis ni dalam kitab dia Al-Qussas. Dan ni menarik tau, kalau kita tengok cerita Ibn Jauzi dan kitab Qussas ni, tengok balik kisah-kisah Panglipu Lara pada zaman dia. Menarik, quite interesting, sebab dia ada persamaan dengan Qussas zaman sekarang kita lah. Okay. Ibn Taymiyah pun dia ada himpunkan hadis Al-Qussas. Semua ni berkaitan dengan Panglipu Lara. Ada juga yang ditulis oleh Al-Iraqi, guru kepada Ibn Hajar rahimahullah, Al-Ba'ith ala Al-Khalas min Al-Hawadith Al-Qussas, pun pasal hadis-hadis Panglipu Lara. Dan ada juga kitab As-Suyuti sendiri ditulis Tahdzir Al-Khawas min Ahadith Al-Qussas. Ini banyak kisah-kisah Panglipu Lara yang ditulis oleh masing-masing ulama mengikut zaman masing-masing. Dan lain-lain lah kalau kita nak tengok kitab-kitab hadis palsu yang kita boleh rujuk. Dan kalau nak disebutkan tentang macam mana kita nak cari perawi-perawi itu sebagai pemalsu hadis, ada berpuluh-puluh kitab yang saya cuba himpunkan kat sini. Semuanya berkaitan dengan kitab Ar-Rijal. Kitab kita kata yang menghimpun khas biografi perawi-perawi, banyak sangat, berpuluh. Jadi saya rasa tak perlu nak saya sebutkan semua. Jadi segala itu sahajalah untuk kilas kita pada malam ini. Moga ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.